kita akan menyentuh tentang golongan Khawarij, iaitu ahli bid'ah yang pertama muncul dalam sejarah umat Islam dan bahkan merupakan ahli bid'ah yang paling buruk, kerana Rasulullah SAW menyebut mereka ni kilabun nar, dan sebahagian riwayat menyatakan syarrul khalqi wal khaliqah. Dan para sahabat radhiyallahu anhum seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpandangan mereka lah seburuk-buruk ahli bid'ah dan seburuk-buruk orang yang berada di bawah naungan langit. Maksudnya atas muka bumi ni, inilah golongan paling teruk sekali, Khawarij. Dan Khawarij ni dia ada Khawarij awal zaman dan Khawarij akhir zaman. Dan Khawarij akhir zaman jauh lebih buruk daripada Khawarij awal zaman. Dan kemuncak Khawarij akhir zaman adalah golongan Wahhabism ataupun Wahhabiyah, yang kita akan lihat mereka menghimpunkan dua pegangan yang sangat buruk ini, iaitu pegangan tajsim dan takfir. Ya. Jadi ini adalah berkenaan dengan ni. Kemudian saya pergi dululah Khawarij. Khawarij adalah firqah yang menghimpunkan elemen takfir dan tajsim. Ini bukan kata saya, tuan-tuan. Saya ambil juga daripada kata kalam para ulama dan juga merupakan seorang pengkaji, dan juga sebenarnya saya pun dapat melihat elemen ini dalam kajian saya berkenaan dengan hadis-hadis berkaitan dengan Khawarij. Cuma Alhamdulillah Dr. Syekh Abdul Fattah Al-Qudash Al-Yafi'i, beliau menghimpunkan lebih kurang 33 ciri. Dan ada kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan Khawarij. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahawa Khawarij sebenarnya telah muncul sejak zaman Rasulullah SAW lagi, apabila Rasulullah SAW menceritakan tentang Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Saya nak sebut tu takut panjang sangat, tapi hadisnya saya ringkaskan, di mana orang ni lah yang bersikap kurang ajar dengan Rasulullah SAW, dan sehingga berkata pada Rasulullah, ittaqillah ya Muhammad, ataupun i'dil ya Muhammad, berlaku adil, bertakwalah pada wahai Muhammad. Dalam sebagian riwayat, ketika para sahabat bercerita tentang kepala Khawarij ini, maka kata mereka, ya Rasulullah, lelaki ini kuat ibadatnya, kuat pertarungannya, kuat wala ijtihadun wa nikayatun 'alal adu. Dia kuat ibadat dia, kuat mengalahkan musuh. Tapi Rasul kata, ma'aruf tu, aku tak kenal. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, lelaki ni begini. Maknanya nak beritahu Khawarij ni telah, kepala Khawarij ini telah mempersonakan sebahagian para sahabat. Maksudnya dengan zahirnya nampak macam kuat agama, tapi hakikatnya Rasulullah kata dia tak ada apa-apa. Tiba-tiba iztala'a rajul, tiba-tiba datang lelaki Khawarij tu masuk dalam majlis tersebut, dan dalam sebagian riwayat kata bagi salam, dan sebagian riwayat tak sebut bagi salam. Dan Rasulullah SAW bila lelaki tu datang, maka para sahabat yang lain pun berkata, ya Rasulullah, inilah lelaki yang kami sebut, ni, yang hebat sangat ni. Maka Rasul kata, aku tak kenal. Dan pada wajahnya ada kesan daripada kesan syaitan. Lepas tu Rasulullah nak ajar para sahabat, apakah sikap golongan ini? Maka Rasulullah SAW kata, ansyudukallahumma, aku seru kamu dengan nama Allah ketika kamu masuk ke majlis ini tadi, kamu kata kamulah yang terbaik, betul tak? Tak ada orang lebih baik daripada aku, betul tak? Maknanya dia datang dalam majlis Rasulullah SAW, dia tengok Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain, hatinya kata tak ada orang lagi hebat daripada dia. Memang orang Khawarij ni ataupun golongan-golongan yang suka takfiri ni, dia memang, saya suka guna istilah poyo lah. Dia rasa diri dia je yang paling bagus. Orang lain semua tak nak ikut Quran Sunnah, dia seorang je nak ikut Quran Sunnah. Zaman Rasulullah dia rasa dia lebih baik daripada Rasulullah lagi. Kemudian dia pun pergi semayang, dan Rasulullah arahkan Sayyidina Abu Bakar untuk bunuh dia. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dia semayang tu ada haknya, aku tak dapat nak jalankan. Maka Rasulullah kata, ya, bukan kau yang akan melakukannya, tapi Umar pergi dan bunuh dia. Dan dia sujud dengan sujud yang panjang. Kemudian kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, aku nak jalankan perintah engkau, tetapi dia sujud dengan sujud yang panjang, dan sujud tu ada haknya, maka aku tak bunuh dia. Maka Rasul kata, dan bukan kau yang akan melakukannya. Ali, pergi bunuh dia, in adraktahu, pergi bunuh dia kalau engkau sempat mendapatkan lelaki tersebut. Sayyidina Ali pergi, lelaki itu telah beredar, dan kata Rasulullah SAW, lau qutila hadzal rajul makhtalafa min ummati rajulani hatta yakhrujad dajjal. Kalau lelaki Khawarij ini dibunuh pada hari ini, maka umatku tak akan bergaduh. Dua orang lelaki umatku tak akan bergaduh sehinggalah keluarnya Dajjal. Maknanya apa? Kalau kita tengok, Khawarij adalah asas kepada perpecahan, pertelingkahan, penumpahan darah sesama umat Islam.
Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab Yaqut Nafis, ni kitab Yaqut Nafis. Apabila dia membahaskan bab Khawarij, maka dia membahaskan satu sahaja sifat Khawarij yang disebut dalam kitab ni, iaitu mengkafirkan umat Islam. Sifat Khawarij paling utama memang mengkafirkan umat Islam. Tetapi alhamdulillah Dr. Abdul Fattah Quraish Al-Yafi'i telah menzahirkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khawarij ini mempunyai 3 sifat. Pertama, terhadap orang Islam mereka memang mengkafirkan, mudah mengkafirkan. Memang ini masyhurlah. Jadi sesiapa sahaja yang mempunyai sifat ini, wa'iyyazubillah, adalah mempunyai sifat-sifat Khawarij. Yang kedua, terhadap Allah mereka melakukan tashbih. Mereka menyerupakan Allah ini dengan makhluk. Ini juga berdasarkan hadis dan Dr. Abdul Fattah menyenaraikan 3-3, tapi saya tak senaraikan sebab ini bukan topik yang utama kan. Kita nak tengok bukti dari kitab, betul ke dikafirkan kita. Kemudian terhadap Rasulullah mereka menghina. Sebab tu mereka memang tidak memuliakan Rasulullah SAW dengan apa, bahkan kalau kita memuji-muji Rasulullah SAW, mereka kata kita ghulu. Dan kemudian kalau dalam sebahagian kisah-kisah mereka macam-macam kisahlah, mereka kata Rasulullah ni Tarish ni macam postman je, dah mati, lepas tu kita dengan urusan kita lah. Kemudian ada yang kata satu ketika pegang tongkat, lepas tu dia kata dengan Muhammad, dengan nama Muhammad bangun, dia kata pada unta dia tak bangun, lalu dia ketuk unta dia tu dengan tongkat dia, dan dia kata tongkat aku ni lagi memberi manfaat daripada Muhammad ataupun Muhammad yang telah meninggal dunia dan telah wafat. Wa'iyyazubillah. Memang ni sifat mereka, mengkafirkan para muslimin, tidak memuliakan ataupun merendahkan Rasulullah SAW dan mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka kita akan lihat elemen yang saya nak bawa pada pagi yang berbahagia ni terlebih dahulu, iaitu elemen takfir sebelum tajsim. Elemen takfir sebelum tajsim. Jadi pertama sekali kita kena faham berdasarkan kajian yang kami lakukan, takfir adalah asas kepada pemikiran radikal dan tindakan radikal. Bila kita buat kajian golongan, kita panggil kajian radikal, bagaimana mereka ni dibentuk pemaham ideologi radikal. Ideologi radikal ni adalah ideologi yang bukan sahaja menyalahkan orang, tetapi menghalalkan dirinya untuk memudaratkan orang lain. Itu ideologi radikal. Jadi memang dia punya core dia, jelasnya adalah kafir. Tapi sebelum seseorang itu mudah mengkafirkan orang lain, biasanya dia akan mudah membid'ahkan orang lain. Dia bid'ahkan orang berzikir, dia bid'ahkan orang mau sambut maulid Nabi, dia bid'ahkan orang begini, macam-macam lah dia bid'ahkan. Jadi bila hati mereka telah mudah untuk membid'ahkan orang lain, barulah mereka akan naik anak tangga kedua, iaitu barulah mengkafirkan orang lain. Dekat sini dah sampai tahap yang radikal. Jadi kadang-kadang setengah orang yang mengkaji golongan-golongan ekstremisme ni, dia nampak isu ni isu tabligh je, isu bid'ah ataupun furuk saja. Bukan. Bukan. Kalau isu furuk dia tak sampailah ke tahap kafir, mengkafir, menumpahkan darah dan sebagainya. Kemudian mereka akan sampai kepada istihlal, iaitu menghalalkan darah dan harta. Kemudian mereka akan ada konsep walak dan barak. Mereka bai'ah, dan ini akan membentuk ta'assub, dan kemudian mereka akan menggunakan konsep jihad qital, mengangkat senjata untuk membunuh umat Islam yang lain, dan ini terbukti dalam sejarah mereka. Baik, kemudian saya mulakan dengan mula-mula perkara ni saya tak akhir, tapi saya rasa saya kena mulakan dengan perkara ni terlebih dahulu. Kena faham. Kita kena faham. Kenapa takfirisme pada hari ini, kalau kita lihat, memang munculnya daripada golongan Wahabi. Itu macam Ustaz Azlan kata, dan kita buat kajian, memang satu kajian di seluruh dunia. Tak kira lah kajian Singapura ke UK ke Jerman ke US ke Mesir ke kita sendiri ke, semua kajian kita dah kumpul kata-kata dan rumusan kajian menyatakan bahawa golongan yang ekstrim di kalangan umat Islam ni adalah yang berideologi Wahabi. Itu memang bagi saya kesepakatan para pengkaji. Cuma mereka berbeza dalam memberi ubat, ataupun mereka berbeza dalam memberi cadangan penyelesaian. Kalau golongan barat, kita baca mereka cadangkan supaya dibawa pemikiran liberal. Kerana bagi mereka, kalau makin seorang tu makin kuat Islam, makin ekstrim. Sebab tu mereka mendefinisikan Wahabi ni sebagai
those who strictly adhere to the teaching of Islam. Dia kata orang yang betul-betul berpegang dengan ajaran Islam. Macam ulama empat mazhab ataupun umat Islam empat mazhab ni dia panggil traditionalist. Traditionalist ni tak ekstrim tapi dia kata tak mesra barat. Tapi golongan Wahabi ni dia kata orang yang berpegang, berteguh dengan agama Islam. Ini adalah satu definisi palsu, salah daripada golongan barat terhadap golongan Wahabi. Dan apabila mereka menyangka bahawa Wahabi ni bila dia makin kuat agama, makin ekstrim, maka mereka punya ubat, mereka kata adalah membawa liberalism. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, mereka menekankan agenda liberalism kepada umat Islam kerana mereka menyangka ini adalah, dan ini juga pendekatan yang diambil oleh negara China sekarang ni. Panjanglah kisah dia tuan-tuan, tapi inilah juga mereka menganggap kalau ada makin kuat Islam, orang akan makin ekstrim. Inilah antara fitnah golongan Khawarij. Betul lah Rasulullah kata kilabun nar. Kata Syekh Al-Jum'ah kerana mereka merosakkan Islam ni lebih teruk daripada orang kafir. Kerana dengan cara mereka mengamalkan Islam dengan cara ekstrim, maka orang kafir menyangka inilah Islam yang sebenar. Wa iyazubillah. Mereka telah merosakkan Islam dengan serosak-rosaknya. Jadi kita faham kenapa naratif kafir-mengkafir ni datang daripada golongan ini, kerana kita kena faham bahawa naratif ini dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas Wahabi sendiri. Memang ini kita akan tengok kitab-kitabnya sendiri, sebab sebenarnya saya ada banyak ni. Saya tunjukkanlah. Ni. Saya ada ni satu himpunan yang dibuat oleh Syekh Yasin Rabi' berkenaan dengan bukti-bukti namadhij min tajsim wa tashbih wa takfir wa tadlil. Contoh-contoh tajsim, tashbih, takfir, tadlil yang dibuat oleh golongan Wahabi dan Salafi. Ini semuanya ada dia punya bukti-bukti ni. Bilangan muka surat dia lebih kurang 465 muka surat. Ni. Semua ada bukti-bukti ni, kalau nak cerita panjang. Tapi saya tak ambil lah semuanya sebab satu masa. Yang kedua, kita ambil tokoh-tokoh utama lah sebab memang golongan Wahabi ni sering berdalih-dalih. Mengatakan bahawa kalau kita bawa kitab-kitab mungkin orang yang jarang orang dengar, ni pandangan terasing, ini pandangan individu yang salah seorang, tak bolehlah you generalize. Tak, sekarang ni kita bawa pandangan tokoh-tokoh besar, bahkan kita bawa pengasasnya sendiri. Jadi mereka membawa konsep bahawa sebelum datangnya Muhammad bin Abdul Wahab, dunia ini termasuk Mekah dan Madinah dan umat Islam telah kembali kepada syirik. Seolah-olah dia perasan macam dia ni datang membawa tauhid. Seolah-olah dia ni macam Rasulullah. Nanti saya akan tunjuk nanti kenapa yang ulama kata dia ni perasan diri macam Nabi. Dia tak sebut dia Nabi, memang tak sebut. Tapi kenapa? Saya baca ulama kata, kenapa dia ni macam perasan diri dia macam Nabi? Sebab dia mendakwa dia membawa tauhid. Orang yang sebelum ni tidak mengenai tauhid, bahkan dalam kata-kata dia, guru-guru dia pun tak kenal tauhid, makna tauhid. Jadi sebab tu dia bawa satu tauhid, konsep tauhid yang baru, tapi kita akan tengok tauhid inilah yang menyebabkan dia mudah menuduh orang lain kembali kepada syirik. Dan kita akan baca nanti. Ya. Jadi dia kata syirik ni telah kembali ke Mekah, Madinah, Kepulauan Arab dan kemurtadan umat Islam, dan kebangkitannya adalah untuk membawa tauhid, maka dia membawa konsep tauhid yang mana dengan konsep tauhid ini orang lain semua tak ada tauhid. Golongan mereka sahaja yang ada tauhid.